Salam sejahtera saya ucapkan pada semua ibu bapa yang saya hormati. Saya Frederick Salim, penolong kanan Haliwal Murid SK62 akan menyampaikan sebuah taklimat berkaitan dengan SOP pengoperasian semula sekolah fasa 4 PPN peringkat 3. Berdasarkan panduan pengoperasian 3.0, pembukaan sekolah bagi fasa 4 mempunyai 3 peringkat, yaitu peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat 3. Bagi negeri Sabah, KPM telah mengarahkan pembukaan sekolah fasa 4 peringkat 3. Apakah yang dimaksudkan dengan peringkat 3? Pengoperasian sekolah fasa 4 PPN peringkat 3 bagi sekolah rendah ialah tahun 1 hingga tahun 6 hadir secara penggiliran. Kemudian prasekolah SPSK dan PPKI akan hadir tanpa penggiliran. Sekolah kurang murid, bilangan murid 150 dan ke bawah akan hadir tanpa menggunakan kaedah penggiliran. Sementara sekolah kurang murid di mana bilangan murid melebihi 151 dan ke atas akan hadir ke sekolah tetapi menggunakan kaedah penggiliran. Bagi SK62, kita mempunyai murid seramai 1.270 orang. Ini bermakna kita akan hadir ke sekolah menggunakan kaedah penggiliran, di mana setiap kelas akan diagihkan pada 2 kumpulan yang mewakili 50% daripada jumlah murid. Jadi kumpulan 1 akan hadir pada minggu ini dan minggu seterusnya kumpulan 2 yang akan hadir ke sekolah. Itu berkaitan dengan pengoperasian sekolah fasa 4 PPN peringkat. Bagi model pengawalan keberadaan murid di pintu pagar sekolah, berdasarkan kedudukan premis sekolah yang agak jauh dengan pintu pagar masuk sekolah, kita telah memilih gabungan model 3 dan model 4. Model 3 ini adalah kawalan keberadaan murid ataupun pelajar yang dikawal oleh pihak polis, pihak rela, dan sebagainya, termasuk PABG dan juga community sekolah. Kemudian model 4 ialah penyuraian murid secara berperingkat. Jadi kita menggunakan gabungan model 3 dan juga model 4. Setibanya murid di sekolah, mereka akan menjalani proses pemeriksaan suhu. Dan proses ini dilakukan oleh guru yang bertugas. Suhu normal murid adalah 37,4 darjah Celcius dan ke bawah. Mereka yang dicatatkan suhu normal ini akan dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah. Tetapi jika ada murid yang mencatatkan bacaan suhu 37,5 darjah Celcius dan ke atas, bacaan pertama mereka akan diberikan masa rehat selama beberapa menit. Kemudian kita buat lagi pemeriksaan suhu. Jika masih lagi menunjukkan ataupun mencatatkan suhu 37,5 derajat Celcius ke atas, mereka akan diberikan masa rehat sekali lagi. Sebab kita faham ada murid kita yang menggunakan basikal ataupun berjalan kaki ke sekolah, dan sedikit sebanyak ini akan mempengaruhi suhu badan seseorang murid itulah. Jadi setelah bacaan ketiga dilakukan, setelah masa rehat sudah diberi, tetapi masih lagi menunjukkan bacaan suhu yaitu 37,5 derajat Celcius ke atas, maka murid ini dikatakan menunjukkan gejala murid yang tidak sehat ataupun demam lah. Jadi kita tidak akan benarkan mereka masuk dalam kawasan sekolah dan kita akan hubungi ibu bapa untuk membawa mereka pulang ke rumah untuk tindakan selanjutnya. Jadi sebelum membawa anak ke sekolah, pastikan mereka berada dalam keadaan yang
sihatlah ataupun bacaan suhu mereka normal. Jika mereka menunjukkan tanda-tanda tidak sehat, tidak perlu hantar ke sekolah, hanya maklumkan kepada guru kelas masing-masing yang anak tidak dapat hadir ke sekolah. Setelah murid masuk ke dalam kawasan sekolah, mereka akan membasuh tangan dengan sabun cecair yang disediakan sebelum masuk ke dalam kelas masing-masing. Jadi, dalam laluan yang telah disediakan nih, ada sinki dan sabun cecair yang telah disediakan. Semua orang murid harus membasuh tangan dahulu sebelum mereka masuk ke dalam kelas. Dan mereka akan dipantau oleh guru yang bertugas di laluan inilah. Jadi, kita galakan murid untuk membersihkan diri mereka sebelum mereka masuk ke dalam kelas masing-masing. Berkaitan dengan makanan ataupun minuman murid semasa mereka berada di dalam kelas. Bagi murid penerima RMT akan dibekalkan seperti biasa. Kemudian, untuk pilihan makanan, ada 3 pilihan di sini. Yang pertama, makanan boleh dibeli di kantin, tetapi pembelian makanan di kantin akan dibuat secara walk-through, mengikut giliran kelas masing-masing. Oke. Kemudian yang kedua, bekal dari rumah. Murid digalakan untuk membawa bekal dari rumah. Dan yang terakhir, makanan daripada premis makanan selain daripada kantin sekolah, murid dibenarkan untuk bawalah ataupun beli. Tetapi kesan daripada pembelian makanan dari premis makanan selain daripada kantin sekolah adalah di bawah tanggungjawab ibu bapa masing-masing. Okay. Jadi ada 3 pilihan makanan. Yang pertama melalui kantin, yang pembelian dibuat secara walk-through mengikut giliran kelas. Yang kedua, bekal dari rumah. Dan yang ketiga, pembelian makanan daripada premis lain selain daripada premis sekolah, yaitu gerai-gerai makanan ataupun restoran di luar kawasan sekolah lah. Oke. Berdasarkan pemerhatian pada sesi bersemuka yang lalu, kita dapati ramai murid melakukan pergerakan sebelum mereka makan, di mana mereka turun ke tempat yang ada sinki untuk membasuh tangan. Jadi kita tidak galakan mereka melakukan pergerakan sebab dikuatiri mereka tidak melakukan penjarakan sosial apabila berjumpa dengan murid daripada kelas lain. Jadi murid digalakan untuk membawa sudu ataupun sarung tangan plastik sendiri untuk mereka gunakan apabila mereka makan pada masa rehat di kelas mereka. Oke. Dan seterusnya, murid dilarang sama sekali untuk berkongsi makanan ataupun minuman dengan murid lain apabila mereka makan nantilah. Jadi maklumkan kepada murid ataupun anak masing-masing supaya tidak sekali-kali berkongsi makanan ataupun minuman dengan murid lain semasa mereka makan. Ini adalah ilustrasi ataupun situasi di mana murid makan dalam kelas pada masa rehat. Jadi jika kita lihat sini, mereka semua duduk di tempat duduk masing-masing dan mereka makan di tempat duduk masing-masing. Jadi mereka tidak dibenarkan pergi ke tempat duduk rekan lain untuk makan ataupun minum. Berkongsi makanan pun kita tidak benarkan langsung. Berkaitan dengan penggunaan tandas, pada masa pengajaran dan pembelajaran, murid dibenarkan keluar secara bergilir untuk ke tandas. Okay. Kemudian pada masa rehat, kawasan tandas akan dipantau oleh guru yang bertugas. Dan bilangan murid yang berada di dalam tandas adalah berdasarkan jumlah bilik tandas. Contohnya dalam bilik tandas laki, jika ada 4 bilik dalam tandas itu, maka hanya 4 orang murid yang dibenarkan berada dalam tandas dalam satu masa. Jadi murid lain yang akan menggunakan tandas terpaksa ataupun mesti menunggu dalam keadaan berbaris di luar tandas, mengikut SOP yang telah ditetapkanlah berkaitan dengan penggunaan tandas. Seterusnya, sebelum pulang, sanitasi kelas akan dibuat, dan biasanya sanitasi ini dilakukan pada masa akhir oleh guru subjek yang berada di kelas itu dan dibantu oleh pekerja.
pembersihan. Oke. Sebagai contoh, untuk sesi pagi, guru subjek yang berada di kelas itu pada masa yang terakhir akan melakukan sanitasi, sebab selepas itu kelas itu akan digunakan oleh murid sesi petang. Itu juga dengan sesi petang, pada masa akhir ataupun guru subjek yang berada di masa akhir itu akan membuat sanitasi kelas, sebab kelas itu akan digunakan oleh murid sesi pagi pada keesokan harinya. Oke. Kemudian murid akan keluar kelas dalam keadaan berbarislah, dan mereka akan bergerak menuju ke pintu utama sekolah dalam keadaan berbaris, mengikut giliran kelas masing-masing dengan diiringi ataupun dipantau oleh guru subjek terakhir dalam kelas masing-masing. Jadi setibanya mereka di kawasan pintu utama, mereka akan terus disambut oleh ibu bapa. Mana-mana murid yang belum ada ibu bapa ataupun belum ada pengangkutan yang datang untuk menjemput mereka, mereka ini akan dikumpulkan di bawah bangunan flat guru, sementara mereka menunggu ketibaan ibu bapa ataupun kendaraan masing-masing lah. Jadi sepanjang masa mereka menunggu itu, ada guru yang akan bersama dengan mereka untuk memastikan keselamatan murid masa mereka pulang ke rumah. Oke, berkaitan dengan isu kehadiran murid ke sekolah, kita memahami tentang kerisauan setengah ibu bapa yang belum ataupun tidak mau hantar anak ke sekolah. Mungkin karena masih bimbang ataupun risau tentang pandemik COVID-19 ini. Jadi, pada mereka yang belum ataupun tidak mau hantar anak ke sekolah lagi, diminta untuk memaklumkan kepada guru kelas masing-masing secara rasmi. Secara rasmi yang dimaksudkan di sini adalah surat rasmi kepada guru kelas menyatakan tentang kerisauan ataupun belum lagi mau hantar anak ke sekolah lah disebabkan oleh pandemik. Jadi surat rasmi ini sangat penting sebagai rekod guru bagi murid yang tidak hadir ke sekolah. Lain-lain berkaitan dengan SOP pengoperasian semula sekolah ini ialah yang pertama, tidak ada perhimpunan ataupun aktiviti berkumpulan dilaksanakan di sekolah. Okay. Sebarang makluman yang biasanya disampaikan melalui perhimpunan dan sebagainya, kita akan lakukan melalui interkom sekolah. Okay. Sebagai contoh, program bacaan Yasin yang kita lakukan setiap hari pagi Jumaat di Dewan Terbuka Sekolah, kita lakukan melalui interkom sekolah, di mana murid berada di kelas masing-masing. Oke, itu adalah salah satu contoh. Untuk makluman, pihak sekolah juga menyediakan sebuah bilik yang dipanggil isolation room ataupun bilik isolasi. Buat masa ini, klinik kelab dokter muda ataupun bilik klinik dokter muda kita gunakan sebagai bilik isolasi lah. Jadi di dalam bilik ini ada dua ruangan, yaitu satu untuk ruangan murid laki dan satu lagi ruangan murid perempuan. Dalam ruangan murid perempuan ada katil untuk murid perempuan. Begitu juga dengan ruangan untuk murid laki, kita menyediakan katil untuk murid laki. Oke. Isolation room diwujudkan untuk mengasingkan murid yang sakit semasa mereka berada di sekolah. Kemungkinan semasa mereka masuk dalam kawasan sekolah pada awal pagi, mereka berada dalam keadaan sehat. Tetapi semasa mengikuti pengajaran dan pembelajaran di sekolah, tiba-tiba mereka sakit. Jadi inilah gunanya isolation room ataupun bilik isolasi ini. Jadi mereka akan ditempatkan dalam bilik ini sementara menunggu untuk diambil oleh ibu bapa ataupun penjaga untuk tindakan seterusnya lah. Jika ada murid yang menunjukkan bacaan suhu yang sangat tinggi, sangat tinggi, terlalu panas dan sebagainya, ataupun mereka mengalami kecederaan yang agak serius masa mereka berada di sekolah,
pihak sekolah akan terus merujuk mereka ke hospital. Dan kemungkinan penggunaan ambulan juga akan dilakukan jika perlulah. Jadi selepas itu pihak sekolah akan maklumkan kepada ibu bapa tentang keberadaan anak mereka. Oke? Oke. Sepanjang mereka berada di bilik isolasi, murid-murid yang tidak sihat ini akan diawasi oleh guru yang bertugas. Dan setakat ini guru yang bertugas untuk mengawasi bilik isolasi, murid yang berada di bilik isolasi adalah guru konseling sekolah ataupun konselor. Dan untuk makluman ibu bapak, bilik isolasi ini sentiasa kita bersihkan dan disanitasi oleh pekerja pembersihan setiap hari. Seterusnya transit area. Transit area kita ini mempunyai tanda penjarakan di sini yang warna kuning nih, yang saya bulatkan warna merah nih. Jadi transit area ini digunakan untuk menempatkan murid sementara mereka menunggu giliran ataupun peralihan tahap sebelum masuk ke dalam kelas. Jadi murid-murid tahap 1 yang sampai awal ke sekolah, mereka akan ditempatkan di transit area itu, sementara menunggu murid tahap 2 keluar daripada kelas. Jadi setelah murid tahap 2 keluar daripada kelas, murid tahap 1 akan masuk ke kelas melalui laluan masuk yang telah ditetapkan. Jadi murid tahap 2 dan tahap 1 ini tidak akan bertembung apabila melakukan proses peralihan tahap ini. Semasa murid berada di transit area, mereka akan dikawal oleh guru yang bertugas sepanjang masa. Berkaitan dengan penggunaan face mask ataupun pelitup muka. Penggunaan sebarang jenis pelitup muka adalah dibenarkan selagi masih mengekalkan ciri-ciri keselamatan dan keselesaan murid. Kemudian murid digalakkan memakai alat keselamatan yang lain seperti face shield. Penggunaan pelitup muka dalam kalangan murid adalah diwajibkan. Walau macam mana pun, jika ada murid yang terlupa membawa pelitup muka ataupun tidak memakai pelitup muka, pihak sekolah juga ada menyediakan pelitup muka untuk murid-murid yang sedemikian. Hand sanitizer. Ibu bapa digalakkan untuk membekalkan murid dengan sanitizer masing-masing. Walau bagaimanapun, jika tiada sanitizer yang dibekalkan pada murid, kita juga ada menyediakan sanitizer di setiap kelas sepanjang masa. Jadi tidak perlu risau dengan sanitizer ini. Jadi demikian saja sedikit taklimat berkaitan dengan SOP pengoperasian semula sekolah yang saya dapat sampaikan pada masa ini. Jika ada SOP terbaru, saya akan kongsikan dari masa ke semasa. Sekian dan terima kasih.